Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Saya Connie Grace untuk ringkas TVS. Baik, kita mulakan dengan laporan ini. Seperti pepatah Melayu mengatakan, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Dua lelaki yang dikatakan cuba melarikan diri ditahan pasukan Gerakan Marin PPM Limbang. Berdekatan Kampung Ipai berjaya ditahan. Kata Komander PPM Wilayah 5 Sarawak ACP Syamsul Kasim, susulan tangkapan tersebut membawa kepada penemuan pelbagai jenis rokok putih yang disyaki tidak berbayar cukai kastam. Rokok-rokok serta MPV tersebut dirampas dengan nilai keseluruhan mencecah RM150,000 untuk siasatan lanjut. Dua suspek warga tempatan terbabit yang berusia 37 dan 21 tahun ditahan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Limbang di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Sementara itu, PPM Limbang turut berjaya menemui sebuah kenderaan MPV yang ditinggalkan di Kampung Ipai. Hasil pemeriksaan ke dalam kenderaan juga mendapati terdapat beberapa rokok putih yang juga disyaki tidak berbayar cukai. Rokok dan MPV tersebut yang dianggarkan bernilai RM150,000 keseluruhannya kemudian dirampas dan disita untuk siasatan lanjut. Mayat remaja lelaki yang hilang ketika memancing di sungai pada Isnin ditemui penduduk kampung dalam mulut seekor buaya pada jarak 400 meter dari lokasi kejadian di Kuala Tatau. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tatau, Jangki Jingkat, mayat Arfanirul Abdullah, 14 tahun dijumpai 3 penduduk kampung yang turut serta dalam operasi mencari dan menyelamat pada kira-kira pukul 1 pagi. Ketika ditemui, buaya itu kemudiannya bertindak melepaskan mayat mangsa apabila menyedari akan kehadiran 3 lelaki terbabit. Tangan kanan mangsa putus manakala kaki kiri patah akibat serangan buaya. Mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada polis Diraja Malaysia PDRM sebelum dihantar ke rumah mayat Hospital Bintulu. Pada petang Isnin, mangsa bersama-sama 2 lagi rakannya sedang memancing di tebingan Kuala Tatau. Pada insiden cemas tanah runtuh yang berlaku minggu lalu, seorang nenek bergegas menyelamatkan 4 cucunya. Kerja-kerja pembersihan dan membaik pulih di kawasan kejadian mula dilaksanakan. Untuk maklumat lanjut, kita akan bersama wakil wartawan TVS Odlin Katrani di lokasi. Silakan Odlin. Terima kasih Connie Grace di studio. Ekoran hujan lebat yang berlaku secara berterusan beberapa hari yang lepas telah mengakibatkan beberapa kawasan dilanda tanah runtuh. Seperti di Kampung Gerong Padawan ini, jika kita lihat di sini, tanah runtuh yang berlaku telah mengakibatkan kerosakan yang teruk sehingga menghempap dinding rumah di kampung ini. Baik, bagi mengulas dengan lebih lanjut, saya bersama dengan Ahli Dewan Undangan Negeri Mambung, Datuk Dr. Jerib Susil. Baik Datuk, selamat pagi Datuk. Selamat pagi. Baik Datuk, boleh tak kongsikan sedikit keadaan tanah runtuh yang berlaku di sini? Ya, hari ini kita bersama-sama dengan Puan Nona yang rumahnya ditimpa oleh tanah runtuh, di mana dindingnya terbabas. Dan ini adalah suatu keadaan yang paling teruk. Maka kita datang sini bersama-sama untuk mengadakan kerja untuk buat clearance tanah-tanah yang runtuh dan juga kerja gotong royong untuk mengadakan baik pulih tanah yang runtuh dan juga dinding yang runtuh juga. Kami sudah bekerja keras. Khasnya untuk Puan Nona ini, dia seorang balu, suami dia juga telah meninggal dunia dan kita bersama-sama dengan AJK Kampung, pihak askar dan juga pihak berkenaan daripada badan-badan bukan kerajaan untuk mengelembing tenaga untuk mengadakan kutipan sumbangan daripada semua pihak dan daripada pejabat saya juga supaya kita dengan segeranya dapat mengadakan clearance tanah-tanah yang runtuh ini. Dan seterusnya kita akan mengadakan gotong royong juga untuk membaik pulih rumah beliau.
Tetapi dalam keadaan ini bukan saja di Kampung Gerung Puan Nona saja yang telah mengalami tanah runtuh yang teruk, tetapi dalam kawasan N19 Mambung beberapa 39 tapak yang kena tanah runtuh. Dua adalah di Jalan Sapit dan Jalan Kiding dan Jalan Sadir, 3. Dan ada 36 kawasan di dekat dengan rumah di mana kawasan-kawasan mereka pun tanah runtuh. Ini akibat daripada hujan yang lebat pada minggu yang lepas dan juga kawasan-kawasan N19 Mambung memang ada berbukitan dan kebanyakan rumah-rumah adalah di tepi bukit dan di kawasan-kawasan yang cerung. Kami minta supaya pihak-pihak berkenaan, agensi-agensi kerajaan berkenaan seperti JKR, Majlis Perbandaran Padawan dan sebagainya sama-sama meninjau kawasan-kawasan supaya jalan raya yang terputus dapat dibaik pulih dengan segera. Dan ini akan mempermudahkan orang-orang kampung balik dari kampung ke bandar-bandar untuk bekerja juga. Dan inilah keadaan-keadaan waktu ada sekarang. Jadi kami semua daripada semua kumpulan-kumpulan daripada berbagai pihak semua turun padang untuk melihat keadaan dan meninjau keadaan yang ada sekarang. Okey. Berapa lama jangkaan masa untuk siap kerja-kerja perbaikan? Saya rasa kita membuang tanah ini dulu dan kami mengucapkan terima kasih kepada pihak kontraktor yang telah mengambil bahagian dan kami rasa dalam 3 ataupun 1 bulan begitulah. Dan kita akan mengambil masa juga untuk baik peluang rumah kira-kira 2-3 minggu dan kira-kira paling ada pun 2 bulan. 2 bulan. Okey? Okey. Baik, terima kasih Datuk. Baik, kerja-kerja perbaikan kini giat dilakukan. Orang ramai diingatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mengawasi keadaan sekeliling. Sekian laporan Odlin Katterni bersama juru kamera Faitullah Morni melaporkan untuk TVS Padawan. Baik, terima kasih Odlin atas perkongsian itu. Diharapkan kerja-kerja pembaikan akan berjalan dengan lancar. Baik, kita beralih kepada berita seterusnya. Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Kebangsaan NAYOS memandang berat insiden letupan tangki yang melibatkan sebuah kilang kimia di Johor baru-baru ini. Pengerusi NAYOS, Datuk Wilson Ugak Kumbung dalam kenyataannya menyeru agar pihak majikan khususnya industri yang berisiko tinggi untuk sentiasa mengutamakan keselamatan, kesihatan dan kebajikan kaki tangan selain menitikberatkan prosedur kerja selamat, penyeliaan dan tingkah laku pekerja semasa bekerja. Kerja-kerja kimpalan yang dilakukan berhampiran crude glycerin adalah sangat berbahaya kerana ia bersifat mudah terbakar. Justru pengendalian dan penyimpanannya perlu dilakukan di tempat yang mempunyai pengudaraan yang baik selain perlu mengelakkan suhu yang terlampau sejuk atau terlampau panas dan perlu dijauhkan dari sebarang punca api dan bahan pengoksidaan. Terdahulu dalam insiden yang berlaku kira-kira jam 2.20 petang pada Sabtu, Wilson Banggau 45 tahun disahkan maut manakala 2 rakan sekerjanya, Bon Sibuli 42 tahun dan Muhammad Syafiq Abdul Rahman 23 tahun parah. Siasatan lanjut bagi mengenal pasti punca kejadian serta jumlah kerugian kini masih dijalankan. Bertemu kembali. Kaukus Jawatankuasa Kesejahteraan Rakyat Dewan Negara menyifatkan pakej bantuan pelindungan ekonomi dan rakyat Malaysia Permai sebagai bukti kerajaan meletakkan kepentingan rakyat, ekonomi dan kesihatan awam sebagai keutamaan. Pengerusinya Senator Datuk Razali Idris yakin pelaksanaan Permai yang meliputi 22 inisiatif itu mampu mengurangkan impak dan beban ditanggung setiap lapisan rakyat dan memberikan ketahanan serta kemampanan ekonomi negara untuk pulih semula. Permai merupakan pakej berciri realistik dan dinamik berdasarkan kesinambungan pelaksanaan beberapa pakej rangsangan ekonomi negara lalu termasuk Belanjawan 2021 bagi negara yang sedang berdepan penularan pandemik COVID-19. Beliau yang juga ahli Dewan Negara berpendapat dalam hal ini, kerajaan telah melakukan yang terbaik dan rakyat diminta bersama-sama memulihkan ekonomi kendiri, keluarga, komuniti dan negara secara keseluruhannya.
Permohonan bagi mendapatkan bantuan kewangan secara one-off sebanyak RM500 kepada pemandu bas dan teksi yang diumumkan di bawah pakej Bantuan Perlindungan Ekonomi dan Rakyat Malaysia Permai boleh dibuat menerusi agensi penguatkuasaan awam darat pada Ahad. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata maklumat lanjut mengenai perkara itu akan dimaklumkan oleh APED dalam masa terdekat. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Isnin mengumumkan permai yang bernilai RM15 bilion dengan 22 inisiatif berteraskan kepada 3 matlamat utama iaitu memerangi wabak COVID-19, memelihara kebajikan rakyat dan menyokong kelangsungan perniagaan. Kesesakan di dalam penjara hingga boleh mengakibatkan penularan dan peningkatan kes COVID-19 dijangka dapat dikekang dengan adanya ordinan khas di bawah proklamasi darurat. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata, kluster keselamatan di bawah jawatan kuasa teknikal pengurusan darurat boleh mencadangkan untuk meminjam dan menggunapakai mana-mana bangunan untuk dijadikan depoh sementara. Dalam masa sama, Muhammad Zuki berkata tahanan yang bakal menghampiri tempoh tamat hukuman penjara, misalnya berbaki sebulan atau 2 bulan, mungkin boleh dicadangkan untuk dibebaskan lebih awal. Setiausaha Agong Konfederasi Bola Sepak Asia AFC, Dato' Winsor John tidak menolak peringkat ketiga kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 bakal berlangsung secara berpusat mirip gelembung sukan pada bulan Jun. Dengan peningkatan mendadak kes COVID-19, aksi kelayakan hampir pasti diadakan secara berpusat. Windsor sendiri tidak menafikan keadaan itu dan perkara berkenaan sudah diperincikan kepada setiap negara yang terlibat. Tegasnya lagi, Badan Indo-Asia itu sudah tidak dapat berkompromi lagi. Pusingan ketiga perlu mengambil tempat seiring dengan keperluan utama untuk saingan Piala Dunia dan Piala Asia bagi tempoh 2 hingga 3 tahun dari sekarang. Harimau Melaya di kedudukan kedua kumpulan G selepas mencatat 3 kemenangan. Baik, laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Saya Connie Grace, salam hormat dan sayu kenep.